محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kita dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita dengar ni Tuhan bagi kita ni gerti, dia boleh amal insya-Allah. Jadi pada malam ni kita belajar kitab ni muka surat 31 tu, iaitu baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Dan setengah daripada istilah. Dan setengah daripada istilah mereka itu. Mereka itu ulama tasawuf. Dia kata lagu mana? Istilah salah satunya ialah ittisal. Apa makna ittisal? Iaitu berhubung. Berhubung lagu mana? Maknanya berhubung di antara muhaddath dengan qadim ni, dia tak boleh bercerai tangga. Kenapa? Kerana muhaddath ini nyata di Muhammad dan qadim itu nyata di Allah Subhanahu wa taala. Bermula ittisal itu mukasafah hati. Jadi berhubung dengan Allah tu dengan makna hati kita ni tertambak. Maknanya yang nyata Allah Subhanahu wa taala. Dan musyahadah syir, maknanya pandangan mata hati yang rahsia kita itu hanyalah kepada Allah. Dan kata setengah mereka itu ulama tasawuf, ittisal itu tiada memandang hamba akan yang lain daripada Tuhannya, iaitu Allah yang menjadikan dia. Jadi berhubung dengan Allah ni, tengah ulamanya dia kata kita memandang kepada Allah semata-mata, tiada yang lain daripada Allah. Dan tiada berhubung sirnya itu dengan lintasnya bagai yang lain daripada Allah. Maknanya hati dia, sir dia tu tak ada langsung benda lain daripada Allah. Tak ada telitah, tak ada mari, tak ada nampak, tak ada gamuk. Lagi tu. Dan setengah daripadanya, daripada istilah ittisal tadi, daripada istilah tadi, usul ilallah. Istilah yang kedua ni, bukan pertama tadi, keduanya, usul ilallah. Apa makna usul ilallah? Setengah daripada istilah mereka itu sampai kepada Allah. Maksud usul ilallah maknanya sampai kepada Allah. Dan murad daripada sampai kepada Allah itu ialah sampai kepada mengenalkan dia Allah, yakni mengenalkan tiada berbuat dan berlaku pada segala akuan ini, segala makhluk ini, dan tiada yang mempunyai sifat
dan tiada yang wujud melainkan Allah. Jadi bagi orang yang sampai kepada Allah ni, dia tak nampak yang lain berlaku pada dia, mana akuan dia, apa sifat kedudukan dia, berapa, yang dia nampak yang mewujud hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zuk dan wijdan. Dengan zuk ni makna dengan Tuhan hidayahkan, dengan Tuhan taufikkan. Bukanlah nanti kena ada dalil, kena ada burhan. Kena ada dalil yang menunjuk, burhan ni mana keterangan, tak ada. Yang adanya, zuk ni mana Tuhan buka. Bila Tuhan buka, nampak nyata. Ibaratnya kalau kita makhluk ni, kalau orang ada ayat kepada kita kambing, gini, dalilnya, sifatnya begini, keadaannya begini. Tiba-tiba kita tengok kambing, orang kata itulah kambing. Bila itulah kambing, itulah menunjukkan bahawa kita sudah sampai zuk dan wijdan. Tu. Jadi Tuhan dia buka juga kepada kita ni supaya Tuhan beri kepahaman, sehingga kita tidak merasa lagi kita, maka situlah Allah ni terlampau nyata daripada segalanya dan lain daripada Allah tidak ada. Sebab itulah orang yang sampai di sini dia kata la maujud bihaqqin illallah. Lagu tu. Lebih kurang lah tu. Dan setengah daripada istilah lain pula ni. Dua istilah tadi lagu mana tu? Cuba kita buka sikit sebab dua istilah tu. Istilah pertama tadi ittisal. Istilah ni wusul. Jadi anak pergi kepada istilah yang ketiga. Daripada istilah muraqabah. Muraqabah ni kita tahu ke? Mengita-ngita Allah Ta'ala lah. Tapi dia bagi sini, iaitu mengekalkan pengetahuan hamba dengan melihat akan Tuhannya, akan dia atas segala kelakuan-kelakuannya. Mana dalam segala gerak-gerik kita ni, duk mengita Tuhan sama-sama. Duk nampak Tuhan sama-sama. Mana kalau mari hak makhluk pun, marilah sikit-sikit je. Hak nyatanya Tuhan. Tu maknanya muraqabah. Atau dikatakan arti muraqabah itu, iaitu mempanakan hamba akan afalnya hamba, dia pana, tak ada dah afal. Sebab dia nampak segala perbuatan dia tu tidak memberi bekah. Dan sifatnya tak ada dah sifat sebagai makhluk. Sebab yang nyata dia tu sifat ketuhanan belaka. Sebagai contohnya wujud, hayya, ilmu, kudrat, iradah, samuk, basar, kalam tu nyata di dia. Dan tu bukan sifat dia. Dan zatnya di dalam af'alullah. Jadi tak ada dah dia berasa diri dia pun apa. Yang dia nyatanya af'alullah. Dia tu adalah makhluk. Apa makna makhluk? Makhluk maknanya ya Tuhan buat ataupun kerja Tuhan, perbuatan Tuhan. Dia nampak situ. Dan sifatnya, sifat dia nampak sampai sifat tadi pun sifat Tuhan. Dan zatnya maknanya kalau semua tu maknanya walaupun kita ni kita kata kita, tapi hakikatnya dia ada. Dia ada. Sebab hak nyata tu segala dia, sifat dia, kelakuan dia, maka dia ada. Tu dari segi pandangan mata hati. Jangan pula hak zahir dia mengaku Tuhan pula. Lalu tak boleh. Jadi syirik pula. Habis. Yang keempat kita kisah lagi lepas kita bicara. Dan setengah daripada istilah musyahadah. Apa makna musyahadah?
iaitu melihat akan Tuhannya yang sebenar. Jadi hak dia nampak Tuhan aja, tak nampak benda lain. Dalam setiap zarrah daripada zarratil wujud. Dia tengok secara halus, secara kasar pun, apalagi secara halus. Benda yang halus-halus, gapo halus-halus pun, dia nampak Tuhan belakang. Gapo halus? Kalau cara harum, benda halus tu. Kalau cara kita kata keinginan, kalau kita bercara rasio. Jadi semua tu dia nampak ialah semua tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Serta disucikan daripada tiap-tiap barang yang tiada patut dengan kebesaran Allah. Jadi hak dia nampak tu semuanya Allah, sebab lain daripada Allah tu tidak patut. Kerana tidak kebesaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kita cara istilah. Itu lagi istilah. Tak ada dia tak tulis lagi nya. Mujahadah dia tak tulis. Sebab mujahadah tu peringkat permulaan. Jadi permulaan kita salik ila Allah ni dengan mujahadah. Lepas mujahadah tu dia muqarabah. Lepas tu muraqabah. Lepas tu musyahadah. Itulah perjalanan kita. Perjalanan kita lah. Dan orang salik dia berjalan kita lah. Dia peringkat mujahadah tu perang dengan kita lah, hawa nafsu kita hak tiga tu. Iaitu nafsu amarah lawan mahmulhimah dalam memandai Allah tadi. Lepas tu, situ juga kita memandai, kita nampak selain pada Allah dalam mujahadah tu. Buat gapo duk nyata disebab musabab, duk nyata di makhluk. Apa ni lah, mana sekolah lah mati sebab COVID, duk nampak situ. Itu kena mujahadah belaka tu. Kena buat. Sebab COVID tak boleh mematikan orang. Yang mematikan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara kita duduk di muraqabah. Nak mengekalkan pengetahuan kita bahawa semua berlaku tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tu kebanyakan kita jadi glitching kerana kita duk pegang di sebab. Kita tak khabar sebab tu adalah sebab-sebab ni adalah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tidak orang lain. Tetapi kalau mati itu bukan kerana sebab, tetapi kerana ajal. Lagi tu. Sebab ayat kau kata faiza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Buat ajalmu. Tuhan tidak akan buat ke depan sikit, tidak akan undur ke belakang sikit. Tepat masa tu, maka dia akan meninggal dunia lah. Ajar dia akan sampai malaikat mari buat juga. Lagu tu. Tu pegangan kita lah. Dan setengah daripadanya tajalli. Apa makna tajalli? Tajalli makna terang. Terang berderang. Iaitu barang yang dibukakan bagi hati orang yang salih itu daripada beberapa nur yang datang daripada ghaib. Makna Tuhan buka ke dia, benda hak tak nampak dia orang ramai, dia nampak. Itu tajalli dari segi hakikat lah. Kalau tajalli dari segi bahasa, kita nampak terang, itu tajalli lah. Kalau kami betul-betul. Kalau kita tengok rumah betul-betul. Tidak tengok gambar. Tidak berkata mari koyak ke pun tak. Jadi di dalam salik ini pun maknanya kalau dia Tuhan buka, maka nyata Allah itu kenapa? Karena kita yang nyata di kita ni dia buka, asma'nya dia, sifatnya dia, af'alnya dia, jadi apabila asma' af'al sifat nyata dia, maka tiga-tiga ni tidak duduk lain kecuali duduk atau nyata di zat Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi kita kena faham juga. Kita nak faham hak ketuhanan ni, kita ambil dulu. Apa ni makhluk dulu. Kita katalah, kita faham ni adalah mak. Bekas minum air ni lah. Jadi, kita tengok dia, gapo ni mak. Nyata ke tajalli? Hak tajalli tu hak mana? Tajalli tu berasal ke asma dia mak. Ada sifat-sifat dia sebagai mak. Ada PA perangai dia kena isi air ke apa tu. Jadi tu menunjukkan mak. Tetapi apa yang kita tajalli tadi secara zahirnya bukanlah diri cawan. Bukanlah diri mak. Tetapi yang zahirnya kita tengok tu sifat mak. Sifat. Kita tengok sifat. Sebab apa kata sifat? Sebab kita nampak mak tu putih, tinggi, bulat. Tu sifat semua. Jadi sifat itulah yang menunjukkan diri mak. Sebab sifat dengan zat tak bercerai tangan. Begitulah kalau kita kiaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila kita ni Tuhan buka ke asma dia, af'al dia, sifat dia, maka nyatalah zat. Tetapi yang kita nyata secara seimbah lalu tu menunjukkan sifat, bukan zat. Jadi zat ni lain, sifat lain. Sifat ni dia tak boleh berdiri dengan sendirinya kecuali dia melazimi di zat. Tu kena faham tu. Sifat tidak boleh berdiri dengan sendiri kecuali dia melazimi di zat. Jadi hak sebenar-benarnya hak kita hak duk semua hak duk itu ialah zat. Tetapi zat tu yang bersifat dengan sifat kamalat. Lah gitulah. Lebih kurang lah. Boleh. Malak tu lagu mana pula? Sifat kesempurnaan dia lah. Sifat ketuhanan yang sempurna belaka lah. Misal kita kata kalau ambil yang mana? Kalau sama mendengar. Maknanya mendengar Tuhan ni dia dengar belaka. Sama ada bunyi ke tak bunyi, kecek ke hati, bahasa gapo kok mana pun, isyarat tak isyarat pun, dia dengar belaka. Dia tahu belaka. Lah gitu. Sempurna lah. Mana tak ada sikit pun dia tak tahu. Mana yang tahu tu dia. Lah gitu. Tidak. Sebab itulah kalau orang sapa kepada peringkat ni, dia tak mengaku dia pandai. Pandai tu Tuhan. Dia kata. Pandai tu Tuhan. Dengar tu Tuhan. Bijak tu Tuhan. Kanak tu Tuhan. Kuat tu Tuhan. Jadi dia nampak Tuhan ya. Kita ni, akulah kuat. Akulah pandai. Akulah bijak. Kita duduk situ. Sebab tu yang kata dia orang tasawuf kepada kita ni, kita nak sentiasa dalam syirik. Sebab apa? Sebab kita mengaku sifat Tuhan itu sifat kita. Dengan kita kata Tuhan kita. Sedangkan sifat Tuhan ni mustahil boleh duduk di muhdath. Sifat qadim Tuhan lah, sifat Tuhan ni sifat qadim. Dia tak boleh duduk, tak boleh melazimi di mudah di kita. Cuma sifat ni hanya nyata di kita. Tu kena faham ya. Sifat Tuhan hak lapar tadi nyata di kita. Sebab apa nyata di kita? Sebab kita ni sebagai dalil. Dan sifat Tuhan tu adalah sifat ma'ani. Ma'ani tu makna sifat yang hak tolak. Sifat hidup kita dengan hidup Tuhan tu kalau kata tahu, hak tolak. Cuma hak kita rasa duduk kita ni teramat sedikit. Supaya kita kata elektrik lah. Elektrik ni berapa ribu, berapa juta megawatt. Tetapi hak nyata di lampu tu 40 watt saja. Hak nyata di lampu 40 watt tu, adakah tidak elektrik? Elektrik. Tidak kata hak nyala lampu ni, tidak elektrik. Hak elektrik tu suku. Ada. Kodrat tu pula gitulah.
Nyata kita sikit tu kudrat dia juga. Cuma nyata sikit di kita. Ada orang nyata banyak. Lepas tu boleh bertanding akak berat tu. Ada orang boleh akak lebih. Ada orang kurang. Boleh akak kurang. Sebab kudrat tu yang nyata kepada kita ni berbeza-beza. Lah gitu. Hanya ni banyak boleh soal ni. Kalau Tuhan nak lagu mana. Tidak berhuruf dan tidak bersuara, kita nak tahu mana. Lepas tu, yang kita tahu ni mari mana. Tak boleh kata bobel-bobel ni. Mari ke dia. Mari ke dia. Mari dalam bentuk lagu mana. Nyata pada kita. Tak bentuk dia mari tu. Nak nyata pada kita, dia mari bentuk. Ilham. Lalu karen, betul tak? Dia bertukar daripada elektrik tu kepada bunyi. Daripada elektrik tu kepada apa nama ni, kepada nyala. Macam-macam dia bertukar gitu. Jadi macam mana kalam Allah tu nyata kepada kita? Boleh kita kata. Kerana nyatanya Tuhan tu zahirnya Muhammad. Zahir dia Muhammad. Muhammad royak kita. Ataupun kena pergi secara umum. Rasul lah. Yang manusia ni tahu belakang berkata ni. Rasul lah royak ya. Rasul, Nabi-Nabi, wali-wali. Hak Tuhan wahyukan kepada Rasul, Nabi. Dia Tuhan ilhamkan kepada wali-wali. Hak itulah dia royak kita. Yang kita boleh kata, boleh berapa ni. Ada boleh kata kok bahasa Melayu. Ada boleh kata kok Mandarin. Ada boleh kata kok bahasa Tamil. Ada banyak berbilion-bilion bahasa. Dan semua ni ialah nak menyatakan kalam Allah. Biar nampak lah gitu. Semua orang duk kacak atas dunia ni mana duk kacak di bulan, duk kacak di Bintan, duk kacak di Amerika, kacak di Malaysia, kacak Kedah, Kelantan ni semuanya menunjukkan kalam Allah. Lah kata. Rahsianya kalam Allah. Kita kisah lagi kudrat. Cuba rayak kudrat lagu mana? Kudrat ni kuasa kan? Dia kuasa lagu mana? Kuasa Tuhan lagu mana? Yang kita tahu kuasa. Yang kita tahu kuasa dia. Kuasa kepada benda mungkin. Mungkinul wujud. Beginilah kudrat Tuhan ni. Kita tahu Tuhan tu kudrat. Ialah Tuhan tu boleh mengadakan daripada benda tak ada. Dia mengada. Daripada benda tu ada, dia mengada. Nak fikir lagu mana? Fikir hak baru berlaku dah. Menasabah kau. Kita kalau nak fikir jadi kena tubik menasabah lalu. Sebab benda pelik, benda tak ada. Sebelum ni tak ada dah. Menasabah ke atas gunung, atas gunung ke apa ni? Yang banjir pun ni, kepala air, mati berapa orang? Jerai, gunung juga. Yang Perak, yang Kedah. Gunung. Atas gunung juga. Cuba fikir, atas gunung juga. Berlaku banjir. Biasanya banjir ni berlaku di sungai. Tiba-tiba banjir berlaku di gunung. Maknanya orang di gunung, hanyut rumah, hanyut apa. Kita orang bawah ni tak ada bersatu. Cuba fikir. Inilah Tuhan ni boleh mengadakan benda yang tak ada. Kalau sebelum ni tak berlaku, dia boleh buat. Gapo saja. Jadi tetapi kalau berlaku, kita letak muka lain lalu. Letak nama kepala air lah. Letak nama apa ni, tsunami lah. Letak nama. Kita letak nama tu pun ilham daripada Tuhan juga. Tetapi tak siapa. Sebab orang kafir meletak nama. Tidak Islam. Kalau Islam meletak nama tu siapa lah Tuhan je. Benda tu. Kau lagu mana tu? Cuba banyak suat dalam sikit bicara tu.
lagu mana tu? Kudrat tu boleh tak ada, boleh jadi ada. Sebab itulah kalau orang tanya kita, lagu mana berlaku kiamat ni? Bumi hancur ke? Bumi kita ni nak kisi peman tu. Kita nak jawab lagu mana? Air laut banyak begini semua ni. Nak kisi peman tu. Tuhan nak si peman tu. Kita nak jawab lagu mana? Siapa dia nak jawab tu? Siapa dia nak jawab? Tuhan nak peracur ke dunia, nak kisi peman tu. Biarkan kita boleh terima. Lagu mana? Cikgu, dia Tuhan ni dia boleh mengadakan daripada yang tiada. Dia tak menjadi masalah bagi diri Tuhan ni, dia nak menghancurkan sesuatu yang ada. Kalau lagu mana, cikgu? Tidak ada dia kisi peman lah. Alat dia bukan bombing saja. Daripada bombing sampai kepada Sidratul Qudsi. Atas pada Sidratul Muntaha lagi. Lepas dia nak kisi peman tu. Allah tu yang mengadakan dan mentiadakan benda yang ada. Jadi bagi Allah tu tidak mustahil lah benda tu. Tak simpan mana, letak mana tu je. Jangan itulah rasa-rasanya. Sila jawab soalan aja. Soalan tanya, Tuhan nak kisi peman dia peracur bumi. Simpan pada diri dia lah, cikgu. Jawab tu ya. Dia simpan dalam ilmu dia. Dia menadapkan di benda yang tak ada. Benda mudah je. Army ada setuh sikit-sikit tu. Dah Tuhan ni, dia berkuasa mengadakan daripada tak ada kepada ada. Daripada ada kepada tak ada. Jadi bumi ni Tuhan nak kisi peman, Tuhan nak ada ke bumi ni. Tidak bahaya. Tak ada ke bumi ni. Jadi pada bumi yang besar-besar Tuhan tak ada. Relax ke bumi. Maka Tuhan wujud ke akhirat. Pelik apa? Jadi bumi ni kisi peman tu, Tuhan nak ada ke bumi ni. Gini kalau berlaku kiamat. Segala alam ni Tuhan peracur ke, tak ada ke. Tak ada ke, kecuali hak 10 benda tu Tuhan kekalkan. Dia tak peracur lah. Surga, neraka, luh, semua tu dia kekalkan. Hak lain dia peracur habis. Maka hak tak ada lagi kita lah ni akhirat. Maka akhirat Tuhan ada lah. Apabila Tuhan mewujudkan kita tiup sunat sekekala kali kedua tu. Apabila tumbuh belakang kita ni, itulah tumbuh tu di alam akhirat. Tuhan mengadakan alam akhirat. Mudah je bagi Tuhan. Jangan hidup mikir payah. Allah ni kita duk mikir payah. Sehingga kita melemahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan dia tak reti. Jadi, lah ni kita kena yakin bahawa Tuhan tu maha berkuasa. Mana dia boleh buat apa saja kepada makhluk ni. Hak dia tak boleh buatnya, hak kita rajin duk kecek salah. Lagu mana? Tuhan tak boleh bui kudrat dia kepada kita. Ingat baik-baik. Tuhan tak boleh bui kudrat dia kepada kita. Sebab kudrat Tuhan ni qadim, kita ni muhdath. Mana boleh qadim, boleh duduk di muhdath. Itu. Cuba tanya. Adakah salah kalau kita kata mudah faham gak ayat Allah gak kalam Allah dalam Quran macam sifat dia tu lah. Allah kata kun fayakun, maksudnya dia kata kun fayakun. Kun fayakun. Kalau jadi, kalau kata tak ada. Kun fayaku tu Tuhan misal ke. Dek kun fayaku tu nak jadilah tu Tuhan misal ke mudah. Bukanlah tu kun. Tu kena bukan malik tu. Bukanlah tu perkataan kun tu sebab kalah Tuhan ni tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tetapi kalau tubik jatuh di Muhammad, kun lah gitu dah. Jatuh di Muhammad ke kun di segi Tuhan tidak kun Betul. Boleh.
Boleh faham ke tu? Halal Tuhan ni tidak kun. Kun tu nyata di Muhammad. Nak kata gua nak. Kau faham kau sikit? Dia boleh pegang. Dari segi perbuatan dia, dari segi kata-kata dari segi af'al tadi, af'al ni af'al tu betul lah dalam kitab tu ada semua supaya itu jadi tapi sebenarnya dari segi ilmu Allah dia harus kita tahu usul ini siapa kita berbicara sebab usul ini jadi ilmu Allah Tuhan tidak mengadakan benda itu dengan pun Tuhan mengadakan sesuatu yang diperlukan itu dengan ilmu dan dengan kudrat. Itu dia sedikit usul tinggal kita tengok kaitan usul ini. Walaupun dah ada surah Yasin itu. Dengan tiga taluk ilmu, iradah, kudrat baru jadi. Baru jadi. Tubikun tu apabila ada ilmu, kudrat, iradah. Okey. Lai hanya tidak tanya berapa pun. Hak sini ni boleh jawab tak boleh muka tak reti tak tahu lah. Tak jawab lah itu ya. Ada nak tanya lagi ni? Sebab kita nak bertisir tu dah di tajalli tu je. Jadi hak tajalli itu kita ulas semula lah minggu depan pula lah. Dan setengah daripada tajalli lah kita ulas balik. Dan kita boleh biar banyak bicara. Apabila ni akan banyak turun kepada usuluddin ni. Turun balik ke usuluddin untuk kita memahami tasawuf ni. Kena turun di usuluddin, naik balik kepada tasawuf. Dan itulah cara kitanya supaya kita tasawuf yang kita pegang ni tidak bersalah dengan usuluddin. Okey, kita saja cara ke usuluddin tinggal tasawuf. Kalau ke tasawuf tinggal usuluddin. Tak boleh. Sebab benda tu hak tolak. Cara sudut pandangnya sahaja berbeza. Boleh. Ini aku ada kuasa, aku boleh buat. Ini juga berlaku dalam diri kita sebenarnya. Kita kata kita boleh buat. Jadi kalau boleh haji penjelasan nak menunjukkan bahawa dari kita boleh buat tu juga dengan kehendak, dengan ilmu Allah dah, dengan kudrat Allah dah. Kenapa? Nak jelas tu lah. Kita terima. Ini penjelasan nak tu. Hak kita ikhtiar perilham daripada Allah. Hak kita nak buat apa daripada Allah. Kita sedang buat apa daripada Allah, lepas buat apa daripada Allah. Jadi semua tu tak ada daripada kita, cuma akuai kita je kata kita. Nak buat akuai tu kalau ni, akuai yang kita aku bukan aku tu. Dia ada. Sebab tu dia segi orang hakikat dia kata aku pun dia, mu pun dia. Aku mu pun dia. Lah kata. Dia segi orang hakikat dia duduk situ. Kalau kita nak bicara, nak suruh pahal dia lah. Pahal kat minta pada Tuhan kat suruh letak kita situ lah. Yang reti. Lah ni jahit tukar tak reti ni. Duk bala, duk pekar ni tak reti. Bila duk sebut, duk ulai-ulai lama-lama insya-Allah. Reti tu nyata sini. Lah gitu je lah. Boleh. Bukan kita nak kata kita pandai, kita bukan. Langsung nyata dia. Lo ni kenyataan hamba di sini tu. Langsung nyata bahawa dia tu tuan kita. Bukan lain. Ni dok kita dok mengaku tuan, dok ngajar. Tuhan tu jadi hamba kita. Tak boleh. Dia tuan. Kita nyata kita ni hamba. Situ pun kena soal. Minggu depan soal. Apa kita kata kita ni hamba, dan Tuhan tu Tuhan. Tu kena cari dah. Apa kita kata kita ni hamba, Allah tu Tuhan kita. Apa? Apa kita kata situ? Kita pergi ke usuluddin lagu mana? Kita pergi ke tasawuf lagu mana? Kita pergi ke syariat lagu mana? Supaya kita boleh faham. Kedudukan kita ni, bila faham gitu barulah nak gelacah, nak punah tu jadi payah lah. Pasal minta pada Tuhan Siang Malai jaga-jaga supaya tidak kita ni pergi kepada syirik kepada Allah. Sebab dosa syirik ni Tuhan tidak ampun. Dosa lain tak apa. Tuhan ampun, Tuhan kata. Besar gunung, besar bukit, besar bumi, besar dunia, Tuhan ampun. Tapi syirik walaupun sikit Tuhan tidak ampun.
Dan syirik ni kita ada dua. Syirik jali dan syirik khufi. Kita kena jaga tu. Kalau boleh lah. Kita kata kita kena jaga. Tapi minta tolong dengan dia lah. Kita tak kerti. Kita tak tahu. Cuma belajar. InsyaAllah. Kita boleh tahu. Boleh kerti. Lagu tu je lah. Datangnya daripada Allah. Yang lemah tu lemah yang positif. Tapi pada hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Kerana perkataan itu diucap. Tu ni perkataan. Ini perkataan syariat. Perkataan syariatnya sepatutnya kita kata sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu daripada kita. Itu betul sebab kita sebagai makhluk ni lemah, kurang. Tapi tak boleh kita kata gini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada anak. Jangan. Sebab buruk baik daripada Allah belaka. Rukun iman kena ke wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Segala utuh baik, utuh jahat daripada Allah. Allah yang menentukan. Ataupun kalau lembut lagi kita kata kehendak Allah lah tu. Kita kata kehendak Allah. Tapi hak kasar kau Tuhan belaka lah. Jadilah gitu tu. Kita jahat pun dia lah. Kita baik pun dia lah. Tapi biar Tuhan beri kesedaran kita. Kalaulah jahat duduk sini. Kita tahu dah akan datang dengan aku. Minta tolong dengan dia lah. Apa nak cari mana? Dia tunjuk Nabi tunjuk kita. Rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau rasa tak puas, rasa tak kena, rasa nak berapa nak kata, jangan ambil hak Yahudi Nasara, tak ambil kau hati. Orang lain ni rujuk jadi nak Yahudi Nasara. Ni lagu mana ni? Tanya pakar. Sebab dia kata kita ni kena tanya pada yang pakar. Pakar pun pakar Islam, pakar kau hadis. Dia mau kata, dalam Quran hadis tak ada. Pakar pergi petai lagi. Sebab dalam Quran semua ada. Kita nak gapo. Tuhan nyata ke berlaku dalam Quran itu sebagai dasar dan dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah. Ada berlaku. Harga pun dalam kehidupan kita di dunia ni. Sehingga akhirat. Lengkap. Sebab tu Tuhan kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ni aku telah sepenuh. Sepenuh ni tak boleh nak tik lah. Kalau kita kata Islam tak ada kan, kafir dah kita. Pasal apa? Pasal kita tik. Kita tak tahu bahawa Tuhan buat ni sempurna. Kita kata ada cacat lagi. Jangan dah. Jangan. Cuma kita kena bertanya lah. Mana ni? Kalau hari ni lagu mana Islam kata? Kalau gini Islam buat lagu mana? Sebab dalam Islam ada belakang tu. Berdasarkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum tu. Pada hari ini aku telah sepenuh. Sepenuh ni tidak cacat. Kalau kita ada ada tetapi, maknanya menampak kecacat. Jadi, pada diri kita jangan ada sifat itu. Jangan ada perkataan itu. Kita akan bicara lagi lah. Jadi setakat ini dulu malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan jadilah ilmu yang bermanfaat ini amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua ni hamba-Mu yang benar-benar ingat musia nama ya Allah, yang menyebut nama musia nama ya Allah, yang zikir kepada musia nama ya Allah, yang rindu denda kepada musia nama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.